sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Puan Hasnia dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Ravi Analaki Monaren. Saya mewakili kumpulan saya untuk Introduction to Mental Health untuk assignment 3 interview. So, antara adik kumpulan saya adalah Aisyah, Alicia, Ching Chun Hui, Ching Ko Hian, Chin Li Ting, Fu Ji Zuo, Jason, Shamsu dan juga Tan Wei Jie. Sebelum saya memasuki pembentangan seterusnya, saya ingin memaklumkan bahawa kami telah menemukan dua responden. Yang pertama adalah Puan Suzy, yang kedua adalah Puan Amayatni. So yang pertama saya akan membincangkan tentang latar belakang Puan Suzy. So Puan Suzy, nama penuh beliau adalah Suziana Michael. Beliau berumur 46 tahun dan menetap di Kampung Selusut Tuaran, Sabah. Beliau bekerja sebagai operator kilang di Kampung Selusut Kampung Bulu, Tuaran. Sejarah pelibatan beliau dengan pandemik adalah ketika beliau berkhidmat sebagai sukarelawan pada Sahadapan ketika pilihan raya umum di Sabah. Ketika itu adalah pada September 2020. So, seterusnya, Jason akan membincangkan cabaran yang dihadapi oleh Puan Suzy. Terima kasih Kevin. Nama saya Jason Shinjak dengan matriks nombor 75126. Saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi oleh Puan Suzy semasa COVID-19. Pandangan Puan Suzy sebagai sukarelawan Barisan Harapan adalah untuk berdepan dengan masyarakat kerana pada masa itu, masyarakat tidak mengerti tentang wabak COVID-19. Oleh itu, Puan Suzy terpaksa menjelaskan kepada masyarakat tentang peraturan seperti mengikut Standard Operation Procedure (SOP). Namun, ini menyebabkan Puan Suzy disindir walaupun beliau hanya menjalankan tanggungjawabnya. Puan Suzy menjelaskan bahawa masa paling sukar bertugas ialah semasa kempen mengundi kerana pengundian adalah sesuatu yang di luar kawalan. Ini kerana masih ramai yang berdengki untuk mengundi dan tidak mengambil berat tentang kepentingan mematuhi SOP. Akibatnya, ini telah menyebabkan wujudnya kelompok wabak di kalangan kumpulan tersebut. Jadi, ketika itu adalah masa yang paling sukar bagi Puan Suzy kerana terpaksa menghadapi berbagai cuaca seperti hujan dan panas. Insiden besar bagi Puan Suzy ialah menjaga kesihatannya kerana ketika itu, masyarakat tidak mengetahui simptom COVID-19 seperti batuk. Jadi, untuk mengelakkan dijangkiti COVID-19, Puan Suzy menjaga jarak dari masyarakat dan juga mengasingkan para pengundi pada masa tersebut. Puan Suzy disahkan positif COVID-19. Dia tetap bertugas dan mengutamakan kesihatan orang lain walaupun mentalnya tidak stabil dan tentunya beliau khawatir dan gelisah tentang pandangan masyarakat. Memandangkan Puan Suzy disahkan positif, dia terpaksa berdepan dengan pandangan masyarakat. Walau bagaimanapun, dia telah menjejaskan mentalitinya seperti berfikir, oh betapa teruknya ini. Kerana pada masa itu, tiada ubat boleh merawat COVID-19 walaupun dia tidak mempunyai simptom. Semasa Puan Suzy menawarkan diri sebagai sukarelawan, keluarganya tidak menyokong dia kerana khawatir kesihatan beliau memandangkan masa itu penularan wabak mulai bertambah teruk. Namun begitu, Puan Suzy tetap bersemangat serta mengikuti rakan-rakannya yang juga menyertai. Setelah Puan Suzy disahkan positif COVID-19 beserta dengan ahli keluarganya dan termasuk mertuanya, iaitu 80% ahli positif kecuali anak bangsu beliau. Pandangan daripada sebelah-sebelah jiran telah berubah seperti mengelakkan seolah-olah menjaga jarak kerana risau wabak akan merebak. Ini menyebabkan Puan Suzy sedih dan kecewa, namun beliau mengerti bahawa ini adalah kebaikan untuk mengelakkan penularan wabak. Contohnya, menggunakan tangan isyarat untuk berkomunikasi dengan jiran sebelah dan menerima bantuan di luar pagar tanpa mendekati orang luar. Puan Suzy menerangkan bahawa COVID-19 telah memberi banyak kesan terhadap Malaysia seperti di rantau, masyarakat dan ekonomi negara. Pertama, beliau menjelaskan sama ada di bandar dan kampung masih akan wujud wabak COVID-19, tiada terkecuali atau boleh diharapkan. Kedua, kepelbagaian aktiviti yang melibatkan bersama dengan keluarga serta masyarakat dan pergerakan di mana-mana adalah terhad. Akhir sekali, sudah tentu ekonomi Malaysia juga merosot kerana terhadnya aktiviti dan pergerakan antara masyarakat di dalam dan luar Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan strategi menghadapi pandemik ini oleh Puan Suzy. So, yang pertama adalah bagaimana mental Puan Suzy kekal positif ketika diuji positif untuk COVID-19 ini. Yang pertama adalah strategi motivasi anak-anak dan diri kerana sekiranya dirinya down, anak-anak ini akan ikut. So, strategi kedua adalah mengambil swab test sekali dan menerima keputusan dengan reda. Yang ketiga adalah menjaga kesihatan diri dengan menjaga diri dengan seperti melakukan kemas rumah dan juga sebagainya. Yang keempat ialah mengambil vitamin C dan cuba berbagai rawatan tradisional lah, termasuk kumur dengan air garam dan juga minum banyak air lemon. So, strategi yang kedua adalah mendapatkan sebarang bantuan seperti perkhidmatan kaunseling. So, menurut Puan Suzy, beliau tidak mendapatkan sebarang kaunseling yang bertauliah
Beliau hanya menjawab soalan daripada KTM, saudara mara dan rakan-rakan semasa bertanya khabar tentang keadaan diri masing-masing. So, yang ketiga adalah nasihat atau strategi yang ingin dikongsikan oleh Puan Suzy kepada orang lain. Yang pertama adalah jangan stres ataupun jangan fikir itu adalah panggilan hidup. Jangan fikir yang sudah tiada peluang apabila sudah disahkan positif COVID. Yang kedua adalah jangan terlalu tekankan diri. Yang ketiga adalah fikir sentiasa pemikiran positif dan biasakan diri dengan kehidupan endemik ini. So, yang keempat adalah patuhi SOP dan elakkan tempat yang ramai crowded, terutamanya yang tertutup. So, seterusnya, temuduga yang kedua, Puan Amayati akan dibincangkan oleh saudara Samsul. Dipersilakan. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada temuduga yang kedua, yang mana interview ini dilakukan kepada seorang frontliner yang merupakan seorang jururawat di Hospital Queen Elizabeth yang menjawat sebagai nurse di ward COVID-19. Okey, baiklah, dalam temuduga kedua ini kami menyentuh berkenaan 6 perkara yang mana kami menerangkan berkenaan dengan biodata diri beliau. Seterusnya secara pekerjaan, cabaran sebagai frontliner, kesan COVID-19 kepada Malaysia, cara mengekalkan kesihatan mental dan juga nasihat daripada beliau kepada masyarakat berkenaan dengan COVID-19 ini. Pertama, biodata diri. Beliau diberi nama Armayati binti Asli, berumur 37 tahun dan pada masa kini beliau menetap di Kota Kinabalu, Sabah. Beliau berbangsa Bajau dan status perkahwinan telah berkahwin dan pada masa kini beliau menjawat jawatan sebagai kaki tangan kerajaan jururawat di Hospital Queen Elizabeth I. Seterusnya, sejarah pekerjaan. Puan Armayati telah berkhidmat di Hospital Ikhlas selama 9 tahun. Beliau juga telah berkhidmat di Hospital Queen Elizabeth I selama 6 tahun sehingga kini. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 telah memasuki Malaysia pada awal tahun 2020. Oleh itu, ward pilihan pertama COVID di negeri Sabah merupakan Hospital Queen Elizabeth I. Puan Armayati merupakan salah seorang daripada pasukan yang menghadapi COVID-19 ini. Tugas beliau adalah berusaha untuk menyelamatkan nyawa-nyawa pesakit COVID-19 ini. Dan juga, Hospital Queen Elizabeth I ini telah diklasifikasikan sebagai ward COVID-19 di negeri Sabah. Cabaran sebagai foreigner kepada Puan Armayati. Yang pertama, cabaran daripada segi fizikal. Beliau seringkali berasa letih dan juga burnout kerana beliau memakai PPE full set sepanjang masa sepanjang menjalani kerja sebagai jururawat menjaga ward pesakit COVID-19 ini. Dan juga cabaran beliau juga pernah bekerja selama 12 jam tanpa henti dan berterusan memakai PPE full set. Oleh itu, ianya menjadi cabaran fizikal kerana fizikal kita berasa penat. Selain itu, cabaran daripada mental pula adalah beliau merasa sakit dan juga sedih apabila berlaku kes kematian disebabkan oleh COVID-19 ini. Hal ini kerana keluarga pesakit yang meninggal dunia tidak dibenarkan untuk melawat dan hanya dibenarkan untuk bervideo call sahaja. Oleh itu, beliau merasa sedih kerana berhadapan dengan situasi seperti ini. Untuk kesan-kesan COVID-19 terhadap Malaysia yang mempunyai 3 kesan, iaitu kesihatan, ekonomi sama sosial. Untuk frontliner, Puan Amayati menyatakan kesan kesihatan ialah kesan yang paling besar kerana ia terlibat rakyat-rakyat punya kesihatan. Bagi cara mengekalkan kesihatan mental, frontliner telah mengambil sistem bergilir antara tim A dan tim B supaya tidak rasa cepat penat dan letih. Sebagai contoh, kalau mereka bekerja selama 7 jam sehari, diorang akan mengambil bergiliran supaya tim A, tim B, tim C tidak rasa cepat burnout dan letih. Selain itu, mereka pun mendapat perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial dari hospital. Dekat Hospital Queen Elizabeth, diorang mempunyai kaunselor khas untuk COVID-19 frontliner. Oleh itu, frontliner sentiasa menjalani pemantauan dan penilaian tahap kesihatan mental supaya memastikan mereka berada dalam keadaan yang sihat dari segi fizikal dan juga mental. Di samping itu, hospital pun tidak memaksa staf-staf sambung bekerja di ward COVID-19 jika mereka ingin berada di ward-ward lain. Akhirnya, Puan Amayati sebagai satu frontliner telah memberi nasihat kepada masyarakat. Yang pertama ialah menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, menjaga jarak 1 meter, selalu memakai pelitup muka semasa di ward. Selain itu, rakyat perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada kerajaan.
Inilah daripada grup kami. Sekian terima kasih.